Alhamdulillah, 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama sekali lagi dapat dikumpul dan dihimpunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri akan segala anugerah-anugerah, pemberian-pemberian dan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Sesungguhnya kita sebagai hamba Allah sepatutnya memperbanyak-banyakkan mengucapkan rasa syukur di atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan sama-sama mengambil pelajaran, mentadabbur beberapa ayat Al-Quran daripada surah Maryam, yang mana saya akan mulakan daripada ayat yang ke-41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Jadi kita baca ayat 41 sampai ayat 45. Di dalam ayat 41 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wazkur fil kitabi Ibrahim. Dan ceritakanlah, wahai Muhammad, kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang mana kisah ini telah diwahyu dan difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, yakni Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia, yakni merujuk kepada Nabi Allah Ibrahim, adalah seorang lelaki yang mempunyai sifat yang benar, yakni yang mempunyai sifat sukakan kepada kebenaran. Dan Nabi Allah Ibrahim juga telah diutus dan dilantik oleh Allah sebagai seorang Nabi lagi seorang Rasul. Kalau kita memerhatikan kepada ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya
ada gesaan dan permintaan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan ataupun mengisahkan kisah Nabi Allah Ibrahim, yang mana kisah ini ditunjuk dan dipaparkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kalau kita mengambil perkiraan sejarah, sememangnya ayat-ayat seterusnya selepas ayat ini adalah ayat-ayat dialog, ayat-ayat perbualan dan perbicaraan di antara seorang anak dengan seorang bapa, iaitu merujuk kepada anak ialah Nabi Allah Ibrahim dan bapa ialah bapa kepada Nabi Allah Ibrahim, iaitu Azar. Dan kalau kita perhatikan sejarah dan rentang masa yang jauhnya di antara zaman Nabi Allah Ibrahim dan zaman kita sebagai contoh, walaupun mungkin kita mengetahui bahawa Nabi Allah Ibrahim itu seorang Nabi dan Rasul secara umum, tetapi hakikatnya kalau Allah tidak menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim dengan bapa dia, dialog-dialog yang berlaku di antara Nabi Allah Ibrahim dengan bapa dia pada zaman tersebut, ataupun dialog Nabi Allah dengan Namrus pada zaman tersebut, ataupun dialog Nabi Allah Ibrahim dengan kaum dia pada zaman tersebut, sampai hari ini pun kita tidak akan mengetahui sejarah hidup dan perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan membawa maksud kalau Allah sendiri tak buka cerita ni dalam Quran. Bukan kata kita, pada zaman Nabi Muhammad sekalipun, orang-orang Arab Quraisy yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, yang mempunyai rentang masa yang hampir beratus-ratus tahun dengan Nabi Allah Ibrahim, kalau Allah tak buka kisah ni, mereka pun pasti tidak akan mengetahui bagaimanakah kisah sebenar yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Walaupun kita tahu secara umum Ibrahim tu Nabi lagi seorang Rasul, dan Alhamdulillah Quran telah memberitakan kepada kita. Tetapi gesaan yang dibuat ini lebih menjurus kepada permintaan Nabi Muhammad supaya menceritakan kisah ini kepada kaum dia. Siapa kaum Nabi Allah Muhammad? Kaum Nabi Allah Muhammad ialah orang-orang Arab Quraisy, yang mana kita mengetahui orang-orang Arab Quraisy yang rata-rata hidup pada zaman Nabi Muhammad ini terdiri daripada golongan-golongan yang suka melakukan penyembahan kepada patung-patung berhala. Walaupun ada segelintir, sebahagian kecil yang mereka ini mempercayai kepada malaikat, bahkan mempercayai bahawa malaikat tu ialah anak-anak perempuan Allah, sebagaimana kita boleh buka dalam tafsiran mengenai surah Al-Kahfi. Dan ada yang percaya kepada jin, ada yang percaya kepada roh-roh, iaitu roh-roh jahat yang kita panggil sifat-sifat spiritual. Tetapi golongan yang paling besar ialah golongan-golongan yang melakukan penyembahan berhala kepada Allah. Kenapa Allah minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita pasal Nabi Allah Ibrahim? Kerana ada persamaan konteks dakwah dengan kaum yang ditentang oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sama. Nabi Muhammad pada zaman dia ni terpaksa berdepan dengan golongan penyembah berhala. Nabi Allah Ibrahim dulu pun berdepan dengan konteks yang sama. Lebih-lebih lagi, yang buat patung berhala pada zaman Ibrahim tu siapa? Bapa dia sendiri. Jadi kerana adanya persamaan ni, Nabi Muhammad diminta Allah supaya cerita. Dan benda yang paling besar lebih lagi ialah dua benda yang terkait dengan bangsa Arab ni. Yang pertama, bangsa Arab ni satu bangsa yang suka membangga-banggakan akan salasilah mereka. Mereka ni bangga akan nasab dan keturunan mereka. Sebab itulah kadang-kadang bila kita tengok sejarah Arab yang lampau, terutama pada zaman sebelum Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Muhammad sekalipun,
Seolah-olah ada nama-nama satu kabilah, satu kaum, satu bani tertentu seolah-olah lebih mulia daripada kabilah yang lain. Walaupun kita semua pada hakikat sama di sisi Allah. Yang lebih kita ialah amalan-amalan dan bentuk ibadat kita kepada Allah. Tetapi di sisi orang Arab pada masa tu, contoh kabilah ni lebih mulia daripada kabilah ni. Kalau kaum ni lebih dikenali daripada kaum ni. Kalau suku ni lebih tinggi darjat dan kedudukan dia daripada suku ni, tu biasa. Dan yang paling penting di sisi orang Arab, bila Nabi Muhammad cerita pasal Nabi Allah Ibrahim, mereka bangga. Why? Kerana mereka menganggap mereka ni adalah cucu cicit daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Itu memang benar. Sebab dalam sejarah Nabi Allah Ibrahim melalui isterinya Sarah dapat anak Nabi Ishak, dan ini melahirkan Bani Israel tu melalui Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dan seterusnya. Dan satu lagi melalui jalur Hajar tu melahirkan Nabi Allah Ismail, yang kemudian berkahwin dengan suku Jurhum daripada bangsa Arab, yang melahirkan keturunan Arab sampailah kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bangga itu kerana mereka ni daripada induk Nabi Allah Ibrahim. Dan yang kedua, mereka bangga kerana bila mereka nisbahkan keturunan mereka pada Ibrahim, mereka juga bangga kerana mereka beranggapan mereka duduk atas jalan yang betul, mengikuti agama Ibrahim. Ini kesilapan mereka. Mereka duk rasa-rasa, duk agak-agak, duk anggap-anggap bila mereka ni keturunan Ibrahim, mereka hidup pada zaman tu pun duk follow, duk ikut apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Tapi ternyata gesaan Allah terhadap Muhammad ni dia jadi berlawanan. Kerana Nabi Allah Ibrahim orang yang paling banyak memerangi penyembahan berhala, sedangkan mereka sendiri suka buat apa? Mereka sendiri suka sembah berhala, tapi nak dakwa, nak claim ikut agama Nabi Allah Ibrahim. Tu yang salah. Hak bab keturunan memang kita tak boleh query, kita tak boleh kata. Tapi hak mereka dakwa, oh kami ni cucu cicit keturunan Ibrahim dan duduk atas jalan agama yang dibawa oleh Ibrahim, tu salah. Kerana apa? Kerana mereka melakukan penyembahan berhala, dan Nabi Allah Ibrahim memerangi habis-habisan konteks penyembahan berhala. Walaupun mereka juga mendakwa mereka mengikuti haji yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, tapi rata-rata bila kita melihat haji yang dilakukan pada zaman sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul sekalipun, memang mereka buat haji, tetapi sudah dipenuhi dengan percampuran adab-adab jahiliyah dan tambahan-tambahan serta rekaan-rekaan mereka sendiri. Kita pun tahu dalam sejarah yang selalu disebut sampai tawaf pun dalam keadaan telanjang. Maksudnya dari sudut logik, rasional, tak masuk akal. Inilah yang diajarkan oleh Ibrahim pada umat dia dahulu. Tawaf tu ialah Nabi Ibrahim ajak tawaf, Nabi Ibrahim sa'i antara Safa dengan Marwah. Tapi dalam masa tawaf tu bagaimana konteks yang dilakukan oleh mereka amat-amat berlawanan dan bertentangan dengan cara sebenar yang diajarkan oleh Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dan Allah menceritakan antara sifat Nabi Allah Ibrahim ialah siddiq. Siddiq ni merakumi dua benda. Pertama, Nabi Ibrahim tu sendiri seorang yang sukakan kebenaran. Orang yang suka membenarkan sesuatu yang benar, dan dia sendiri adalah seorang yang benar. Dengan kata lain, bukan seorang penipu, bukan seorang pendusta, dan bukan seorang pembohong. Sifat benar tu duduk pada dia, dan bila dia berhadapan dengan ruang lingkup kehidupan, dia suka mengangkat tema kebenaran, suka cari kebenaran, suka mengakui kebenaran. Jadi ini paling penting bila kita berhadapan dengan manusia. Bahkan lafaz siddiq ini banyak dinisbahkan kepada individu-individu tertentu dalam sejarah. Sebagai contoh, ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam yang kita panggil Maryam As-Siddiqah. Kenapa ada ta marbutah? Sebab dia muannas, wanita. Dia juga orang yang benar,
dan dia juga sukakan kepada kebenaran. Siapa lagi sahabat Nabi yang dapat gelaran Siddiq? Sayyidina Abu Bakar, kerana terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan dia mengakui apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad itu benar-benar terjadi dan berlangsung kepada diri Nabi. Bahkan dia memperakukan kalaulah Muhammad yang khabarkan, Muhammad yang cerita, Muhammad yang sebut lebih daripada peristiwa Isra dan Mi'raj pun, pasti aku akan mempercayai dan membenarkan kata-kata Muhammad. Lalu atas dasar peristiwa ini dia diberikan gelaran As-Siddiq, orang yang benar dan suka membenarkan dan sukakan kebenaran. Baik, dalam konteks Nabi Allah Ibrahim ni, Allah bentangkan kepada kita antara isi-isi dialog. Antaranya yang pertama, idh qala li abihi. Dan ingatlah peristiwa ketika mana Nabi Allah Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahandaku, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Dengan bahasa yang lemah lembut, sopan santun, Nabi Allah Ibrahim kata dekat bapa dia Azar, wahai ayahandaku, kenapa engkau mengabdikan diri? Kenapa engkau menyembah, merujuk kepada patung-patung berhala, yang mana sifat yang ada pada patung atau berhala ini la yasma'u. Kalau kita nak guna bahasa yang lebih mudah, bapak, awak yang bapak duk pi sembah, bapak duk pi abdi diri pada patung-patung berhala, yang sifat pada patung ni iaitu tidak boleh mendengar. Wala yubsiru, bapak patung ni tak boleh melihat pun. Wala yughni anka syai'a, bapa patung ni tidak mampu untuk menolong bapa walaupun dalam satu hal sekalipun. Dengan kata lain, patung ni tidak boleh memberi kesan pada bapa, tidak boleh mendatangkan manfaat dan tidak boleh menolak mudarat pun. Baik, dalam ayat ini ada bentuk kesantunan. Dan bentuk yang kedua ialah dia ada pertentangan. Nampak memang jelas Nabi Allah Ibrahim begitu menghormati bapaknya dalam dialog ini. Dan yang kedua yang paling penting, kenapa penghormatan Ibrahim dalam dialog pada awal dihubungkan dengan persoalan isu yang paling besar, iaitu yang terkait dengan profession bapak dia sebagai seorang tukang pembuat patung berhala sekaligus sebagai salah seorang penyembah berhala. Tapi persoalan yang diajukan, pasal apa bapa sembah mengabdikan diri pada patung yang tiga sifat tadi disebutkan? Tak boleh dengar, tak boleh lihat dan tak boleh nak bantu bapa pun. Baik, kita nampak tak pada konteks yang kedua tu ada pertentangan. Maksudnya Nabi Allah Ibrahim mempunyai satu kepercayaan pada diri dia yang amat-amat bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh bapa dia. Maksud dia, akidah dia tak sama dengan akidah bapa dia, keimanan dia tak sama dengan keimanan bapa dia. Tetapi kalimah ya abati ni cukup penting. Kerana apa? Kerana penghormatan anak atas seorang bapa. Ya, mungkin kerana akidah dia sudah membezakan seseorang dengan seseorang yang lain. Kerana perbezaan agama sudah membezakan individu dengan individu yang lain. Tetapi dalam konteks ini Allah mengangkat tema apa? Sebesar mana pun perbezaan itu, dia sama sekali tidak pernah menafikan dan mencabut status hubungan nasab seseorang. Dengan kata lain, Nabi Allah Ibrahim akan terus kekal sebagai anak kepada bapa dia walaupun mereka sekarang sedang berbeza pada akidah. Walaupun mereka sekarang sedang berbeza pada pandangan, sedang berbeza pada keimanan, sedang berbeza pada bentuk ibadat dan amalan mereka. Tapi yang ni tak boleh cabut.
Anak tetap anak, bapa tetap bapa, walaupun apa akidah mereka. Dan Islam mengangkat tema ini penting. Dengan kata lain, kalau kita nak buat ayat, salah seorang daripada anak atau bapa kita kata murtad atau keluar Islam, menjadi seorang non-Muslim. Yang sebelum ini mungkin sama-sama Islam, kita katakan bapa keluar Islam. Tak boleh sama sekali anak mengatakan, walaupun mungkin perkataan ini disebut, kerana bapa dah keluar daripada agama, maka saya sekarang bukan lagi anak kepada bapa dan bapa bukan lagi bapa kepada saya. Mungkin ada orang sebut perkataan macam ni, tetapi perkataan walaupun itu disebut tapi sama sekali tak pernah mencabut pun hubungan kekeluargaan tadi. Adakah kerana jadi perbezaan agama tadi, bapa tu tak jadi bapa pada anak ni dah? Dia tetap bapa kepada anak ni sampai bila-bila. Dan anak ni kekal sebagai anak kepada bapa tu sampai bila-bila. Dan dalam konteks ni kita melihat keistimewaan yang ditunjukkan oleh Allah. Walaupun sekarang ada percanggahan akidah, kita kena meletakkan rasa penghormatan yang tinggi pada seorang bapa. Guna perkataan yang sebaik-baiknya, bukan menengking, bukan menghina, bukan mencaci. Bahkan ayat tadi walaupun mengundangkan jawapan yang sememangnya tak ada jawapan yang konkret pun daripada persoalan ini. Bahkan kita sering menggunakan isu yang sama tetapi dianggap menghina, dianggap mencaci agama lain. Kita guna sama yang Nabi Allah Ibrahim guna dengan sebaik-baik bahasa, tetapi dianggap oleh orang yang ditegur, oleh orang yang disoal, dalam bentuk mereka ni sedang dihina, mereka sedang dicaci oleh kita. Dengan bahasa yang mudah, tengok ayat ni bahasa apa lagi yang kita nak guna untuk melakukan sesi persoalan, untuk mendapatkan jawapan dengan sebaik-baik bahasa bila kita nak tuju kepada tema kenapa seseorang itu melakukan penyembahan berhala. Nak guna ayat lagu mana lagi sebaik perkataan Nabi Allah Ibrahim? Contoh hari ini kita berdepan dengan orang yang melakukan penyembahan berhala. Kita nak argue dia punya sikap, kita nak argue dia punya amalan, kita nak argue dia punya ibadat, why dia melakukan hal tersebut. Contoh macam tadi, okey, sahabatku, saudaraku, kawanku, kamu sebagai seorang penyembah berhala, kenapa kamu menyembah berhala yang mana berhala ni dia tak boleh melihat, dia tak boleh mendengar, dia tak boleh menolong kamu, bahkan dia tak boleh keling mata sedikit pun pada kamu. Kalau kita tanya macam ni, kita memerlukan jawapan. Why dia melakukan demikian? Walaupun kita tidak pernah mendapat jawapan yang kukuh dan konkret atas persoalan ni. Tetapi kadang-kadang digunakan oleh pihak yang ditanya sebagai bahan pelecehan. Oh, kenapa hina agama kami? Kenapa hina Tuhan kami? Ada unsur penghinaan tak persoalan tu? Saya ingat tak ada pun. Tak ada pun. Hina ni, oh, bangang betul lah kamu sembah batu, kepala otak betul lah kamu sembah pohon kayu ni. Tu baru hina. Ni tanya nakkan jawapan, why kamu buat macam ni? Sebab ironinya kalau kita lihat akal yang Allah bagi ni, contoh berhala-berhala ni terhasil daripada mana? Dia jadi sendiri ke kerana tangan-tangan manusia yang buat dan bikin dia? Maksudnya manusia yang buat. Manusia ni pula makhluk Allah. Manusia makhluk Allah, tapi sedikit kelebihan berbanding benda tadi. Allah bagi kita ni boleh melihat, Allah bagi kita boleh mendengar, Allah bagi kita boleh bergerak. Tetapi kita pi ambil unsur lain yang dia juga tu pun makhluk Allah. Adakah batu bukan makhluk Allah? Makhluk Allah. Kayu makhluk Allah. Batu jid ke makhluk Allah? Jadi kita ambil benda tu, kita ukir, kita buat bentuk, kita reka dia jadi patung tu ke patung ni, kemudian kita pula pi sembah dia. Kita ni hak ada mata boleh tengok. Betul kita buat patung ni ada mata, tapi hakikatnya mata yang kita buat tu langsung tak boleh melihat. Kita buat bentuk telinga, telinga yang ada pada dia tu juga tak boleh mendengar. Kita buat tangan dan kaki, tapi minta dia berjalan setapak pun confirm tak dapat. Suruh dia keling kat kita sikit, keling sikit. Sebab aku buat kamu keling sikit, tak dapat. Ataupun takkan aku buat letih-letih tak boleh senyum, cuba senyum sikit. Walaupun dia buat mulut asal macam ni, nak suruh naik sikit, jadi ke tak?
Tak jadi pun. Tu maksudnya pasal apa kita Allah bagi macam-macam, kita yang buat dia. Lepas tu kita nak pergi sembah dia pula. Jadi bila ni macam tak masuk akal, persoalan ni ditanya. Why lagu tu? Tapi jawapan tak pernah puas hati. Sebagai simbol semata-mata lah. Sebagai apa? Bentuk, mengambil bentuk yang kita tak dapat gambarkan, tak dapat khayalkan, tak dapat fantasikan keluar. Baik, di sisi agama, sesetengah agama ni memang mereka mempercayai konsep ketuhanan yang hampir sama dengan kita. Bila tanya di mana Tuhan, Tuhan berada di satu tempat yang tinggi, penuh kemuliaan, penuh keagungan. Kita tak tahu bentuk dia macam mana, rupa dia macam mana. Kita tak boleh nak gambar, kita tak boleh nak createkan, kita tak boleh nak fantasikan, khayalkan, imaginekan. Tapi yang jadi ada benda ni, maksudnya dia ni antara sifat Allah, bentuk dia jadi lagu ni. Ni antara sifat ni lagu ni, lagu ni. Jadi hak kamu duk reka-reka create sendiri ni, yang kamu tahu macam ni lagu mana? Maksudnya agak-agak lah, andai-andai, reka-reka sendiri. Jadi di sini tidak ada kebenaran langsung. Baik, kembali kepada persoalan tadi. Dia tengok di sini ayat yang seterusnya, dialog. Setiap kali tukar dialog, Allah tak pernah tinggal kalimah ya abati. Nak tukar lain pula ni, soalan lain. Walaupun soalan tadi tak ada jawapan pun. Wahai bapakku, hormat lagi. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Sesungguhnya aku telah didatangi, yakni diberikan dan dianugerahkan sebahagian daripada ilmu, yang mana ilmu yang diberi ini tidak diberikan oleh Allah pada kamu. Aku ni diberikan sebahagian ilmu yang mana bila Allah bagi ilmu ni kat aku, ilmu ni Allah tak bagi pada kamu. Dengan kata lain, Nabi Allah Ibrahim menerima wahyu daripada Allah, menerima ilham daripada Allah akan sebahagian ilmu pengetahuan yang mana ilmu ni tak ada pada bapak dia. Bila bapak tak ada ilmu ni, fattabi'ni, maka bapak yang kena follow aku, bapak yang kena ikut aku. Ahdika siratan sawiyya, maka aku akan menunjukkan jalan yang sebenar, iaitu jalan yang didambakan dalam kehidupan seseorang manusia, jalan kebahagiaan, jalan yang menolak daripada unsur-unsur yang menakutkan dan mengerikan dalam kehidupan seseorang, iaitu hukuman berupa azab-azab neraka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bila sebut macam ni, kita buka satu tafsir sebagai contoh, merujuk tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, dia buat satu perumpamaan. Nabi Allah Ibrahim sebut kepada bapak dia, wahai bapakku, sesungguhnya macam-macam mana pun aku ni berasal daripada sulbi kamu. Maksudnya apa sulbi tu? Daripada keturunan kamu. Kamu bapa, aku anak. Benda ni tak boleh cabut, benda ni tak boleh pisah. Tapi janganlah kamu menganggap bila kamu tu bapa dan aku ni anak, kamu ni memandang kecil akan aku sebagai seorang anak. Maksud kecil di sini bukan maksud dia saiz. Walaupun kebiasaannya bapa lebih besar daripada anak, dan tak kurang juga anak jauh lebih besar berkali ganda daripada bapa. Tapi maksud jangan pandang kecil ni, walaupun kamu bapa, tak semestinya kamu lebih berilmu daripada aku. Walaupun kamu bapa, tak semestinya kamu mempunyai pengalaman hidup yang lebih banyak daripada aku. Kita tengok sebagai contoh. Ya betul, sebagai penghormatan atas seorang bapa kerana dia tu bapa kita, lebih berumur, lebih berusia. Tapi hakikat yang dilalui dalam kehidupan, tak semestinya bila dia bapa, ilmu dia lagi banyak daripada anak je. Tak semestinya bila dia bapa, pengalaman hidup dia lebih banyak daripada anak. Umur, ya dia lebih banyak, hidup dia lebih lama. Tapi ilmu dan, apa dia? Ilmu dan pengalaman, ilmu dan amal ibadat sekalipun, tak ada jaminan yang bapa lebih lama hidup tu, ilmu dia lebih tinggi, amalan dan ibadat lebih banyak, pengalaman hidup lebih banyak. Kadang-kadang berbeza. Anak yang memiliki benda-benda ni.
Jadi bila Nabi Allah Ibrahim ini sebagai anak, dia tetap hormat bapa dia. Tetapi yang dia nak bagi tahu bahawa apa yang aku sebut pada kamu ni datang daripada Allah. Ilmu yang aku sebut ni datang daripada Allah. Kerana sifat kebenaran dan suka cari kebenaran tadi, Allah bagi kebenaran pada dia. Kita tengok awal-awal kehidupan Ibrahim, dia suka cari kebenaran kan. Bila mana Allah gambarkan dalam Al-Quran, dia berdialog dengan 3 golongan. Golongan penyembah berhala dengan Namrus, dan golongan-golongan yang menyembah unsur alam, iaitu orang yang suka sembah matahari, bulan dan bintang. Jadi bila dia nak tahu kebenaran, anggapan awal Nabi Allah Ibrahim pun bila tengok bintang, kan dia duk main beragak-agak, ni Tuhan kot. Lepas tu kalau Tuhan takkan lagu ni. Lepas tu tengok matahari, tengok bulan, ni Tuhan kot. Bila bulan ni waktu siang mai hilang bulan, takkan Tuhan boleh hilang. Ataupun matahari ni, matahari kot Tuhan, tapi sampai masa matahari pun terbenam, Tuhan tak mungkin terbenam. Jadi dia mencari-cari kebenaran, akhirnya Allah campakkan kebenaran pada Ibrahim. Dan bila dia dapat kebenaran, dia minta pula untuk mengukuhkan. Adakah bila Allah campakkan kebenaran, isu yang dalam surah Baqarah tu, bila dia minta Allah periduk balik kan, burung-burung tu, dia kan ada burung-burung tu, dia perelai satu-satu tu, kepala, kepak, kaki. Bukan hak perelai tu dia letak satu burung yang sama, dia ubah-ubah. Contoh, burung, ambil kepala burung yang pertama letak di sini, ambil kepak burung ketiga, masuk burung kedua, dia nak tengok. Allah suruh letak atas bukit dan gunung kan. Lepas tu mari pula burung tu hidup dekat dia, bercantum balik. Sebenarnya dia minta macam ni bukan kerana tak percaya pada kekuasaan Allah, tapi untuk pengukuhan iman. Maksudnya dia dah percaya, bila Allah tunjukkan demikian, lagi bertambah kepercayaan dia. Macam sebelum ni, contoh kita dengar cerita-cerita je, tapi bila kita tengok dengan mata sendiri, lagi percaya tak? Orang nak kata dia ni kuat, dengar cerita je sebelum ni. Hari tu aku suruh dia angkat batu. Batu tu memang tak logik lah orang boleh angkat, dia boleh angkat sungguh. Nak ni lagi tak? Nak query lagi? Sebab kita dah tengok sendiri, sebelum ni duk dengar cerita lah orang ni kuat. Angkat sungguh, memang kuat sungguh. Betul lah orang duk cerita tu. Jadi benda-benda ni dapat dijadikan sebagai pengukuhan atas kepercayaan atau ilmu yang kita ada sebelum ini. Baik, apa yang Nabi Allah Ibrahim minta, sekiranya aku ni duduk jalan yang betul, menerima wahyu daripada Allah, maka menjadi kewajipan bagi kamu untuk ikut aku. Untuk ikut aku. Kerana Nabi-Nabi dan Rasul ni ialah utusan Allah, orang yang dipandu oleh Allah. Kehidupan mereka ni ada jaminan, kehidupan mereka ni terbimbing. Siapa yang jamin mereka, siapa yang bimbing mereka? Allah. Dan Allah juga memberi jaminan sesiapa pun yang mengikuti jalan para Nabi dan Rasul, mereka akan selamat. Ini diperakui dalam sejarah sebelum Nabi Ibrahim pun. Kalau Nabi Ibrahim nak ulang balik kisah Nabi Nuh, apa yang jadi pada kaum Nabi Nuh? Kalau Nabi Allah Ibrahim nak ulang balik kisah Nabi Hud, apa jadi pada kaum Nabi Hud? Kalau nak ulang balik kisah Nabi Saleh, apa yang jadi pada kaum Nabi Saleh? Orang-orang yang membelakangkan dan menentang para Nabi dan Rasul sebelum ni, apa akibat yang Allah timpakan pada mereka? Hak ni jelas. Baik. Satu lagi, bila kita berbahas, bila kita berdebat, kita memanglah betul, kadang-kadang orang berdebat, berbahas ni dia nakkan kemenangan. Asal siapa pun, yang berdebat, aku memang tandingan debat hari ni, ya, tapi hang agak-agak macam mana? Aku memang kalau 10 peserta tu aku nak nombor 10. Ada tak orang pergi tanding? Mungkin ada lagu tu lah. Lagu tu sebab dia memang dia tak yakin pun. Aku ni preparation pun tak ada. Persediaan pun tak ke mana. Memang aku nak nombor 10 dah. Kalau dapat 8 ke 7 tu kehebat tu. Aku tak ada bawa apa-apa ni. Tapi orang betul nak kemenangan. Tapi yang sebenar, kemenangan tu nombor 2, nombor 3 kita letak. Nombor 1 sebenarnya, apa pun perdebatan, apa pun perbahasan, tema yang kita nak angkat ialah apa? Kebenaran tu. Kebenaran. Kadang-kadang benar tu boleh jadi kalah. Kalau orang tu pandai spin ayat, buat ayat tu, sebenarnya dia tu salah. Tapi yang salah tu diangkat. Tapi hak kita nak angkat sebenarnya, nak letak di depan kebenaran.
Kita kena terima kebenaran yang datang daripada sesiapa pun sekiranya benda tu memang confirm benar. Hak nombor 2 menang tu nombor 2 lah. Lepas tu kadang-kadang kita nakkan apa? Kadang-kadang orang menang ni nakkan pujian. Sebagai contoh, bila dia duk bantai hujah, orang pun ye. Lepas tu kawan tu hujah bu. Dia rasa seronok. Oh, aku ye. Bila kawan tu keluar bu. Bukan tu juga yang kita nak. Bu ke ye ke tak ada makna kalau tema yang kita nak angkat tu tema yang bertentangan dengan kebenaran. Kalau nak kira orang-orang yang nak Allah lantik nabi-nabi dan rasul ni banyak pengikut ke kurang pengikut? Kurang. Bahkan kalau kita guna istilah bu tadi tu, hak duk peleceh nabi, hak duk hina nabi tu hari-hari. Kalau kita nak gunakan istilah yang sama, sedangkan nabi tu nak angkat kekufuran ke nak angkat kebenaran? Nabi tu nak angkat kebenaran. Itulah poin dia. Hak utama nak angkat kebenaran, tapi orang duk kata kat nabi macam-macam. Bukanlah nilai tu bu atau ye, bukan nilai nak menang nak apa. Bukan tujuan Nabi tu berdebat nak menang pun. Nabi berdebat tu nak angkat kebenaran supaya orang hak sekeliling boleh tengok apa? Boleh tengok kebenaran tu, bukan tengok dia. Dia hanya sebagai utusan. Dia nak angkat kebenaran yang datang daripada Tuhan tu. Selama mana ye boleh bertahan? Mati orang tu tak ada lah ye untuk dia. Mati orang tu tak ada dah kemenangan untuk dia. Tapi kebenaran hak dia angkat tu akan terus hidup sampai bila-bila. Sebab tu kita sebut dulu antara konteks dakwah kita bukan ajak pada kita, ajak orang pada Allah. Orang tak suka kita pun tak apa, ajak orang tune pada Allah, bukan pada kita. Kita ni penyampai saja, bukan nak suruh orang mari pada kita, tapi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapa, jangan sesekali kamu menyembah syaitan. Sebab skeptik kita selalu terjemahkan ta'budu ni sebagai menyembah, dia jadi kalut sikit tuan-tuan. Kalut lagu mana? Contohlah kita kata, wahai bapa, jangan sesekali bapa sembah syaitan. Kalau kita boleh buat perumpamaan macam ni, bapa ni duk sembah berhala, tiba-tiba anak pula pi tambah, bapa jangan sesekali sembah syaitan. Hang ni melalut kok mana ni? Hang kata aku sembah berhala, betul, memang aku sembah berhala. Tiba-tiba hang kata aku sembah setan pula. Hang nak kena penampak bila masa aku sembah setan. Dah kalau nak guna ayat tadi. Dah, bapa pasal apa bapa sembah patung yang tak boleh. Ha, betul tak ni? Aku buat sungguh. Ni bapa jangan sekali kamu sembah setan. Bila masa aku sembah setan tu, aku cuma sembah berhala. Aku cuma sembah berhala. Baik, apa maksud sembah setan? Sebab skeptik kita selalu guna ta'budu sembah. Maksudnya dengan bahasa yang lebih halus kita boleh guna, jangan sesekali kamu menuruti apa? Jejak langkah setan. Sebenarnya jika seseorang menuruti jejak langkah syaitan, hubungan dengan kisah ini, syaitan-syaitan inilah yang sebenarnya telah mendorong dan melorongkan kamu untuk melakukan penyembahan terhadap berhala tu. Tapi sebab kamu tak nampak dia, kamu kalih penglihatan daripada dia, kamu tak sedar adanya campur tangan iblis dan setan dalam perbuatan yang sedang kamu lakukan. Kamu duk anggap sembah berhala semata-mata. Tetapi yang mendorong kepada perbuatan tersebut semua hak tak nampak, di luar diri kamu dan di dalam diri kamu. Hak luar diri kita ialah jin, setan, iblis. Hak dalam ialah hawa nafsu kita. Sebab tu dalam surah An-Nisa, seingat saya ayat 17, Allah menyebutkan apa dia tu hak sembah tu? Allah, surah An-Nisa, sebab saya cek hak pasal berhala tu. An-Nisa 117. Ni.
in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa syaitanan marida. Dan tiadalah yang mereka sembah selain daripada Allah, semuanya tu dianggap sebagai berhala. Tiadalah yang mereka sembah, semuanya yang mereka sembah selain Allah itu dianggap sebagai berhala. Wa in yad'una illa syaitanan marida. Dan tiada lain dan tiada bukan, mereka sebenarnya juga telah melakukan penyembahan kepada syaitan. Maksudnya apa? Sebab itulah semua yang disembah selain Allah dianggap berhala. Sebab tu kadang-kadang bagi kita yang mengikuti ataupun mempelajari ilmu tasawuf, kita selalu disebutkan dengan istilah memancung atau membunuh berhala dalam diri. Apa dia berhala dalam diri? Sifat ananiah, sifat keakuan tu. Sifat ananiah dan keakuan yang kita nak pancung, yang kita nak potong, yang kita nak bunuh dalam diri itu, yang lebih banyak mengundang kepada apa yang diistilahkan sebagai sifat-sifat mazmumah. Apa dia? Sombong, takabur, riak, sum'ah. Semua sifat-sifat yang menjurus kepada sifat-sifat mazmumah tu kita nak potong, kerana ini dianggap sebagai berhala dalam diri manusia. Sebab sifat ni boleh menghalang seseorang yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh menghalangi seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kesombongan tadi, lalu diistilahkan dalam konteks tasawuf sebagai berhala diri. Lepas tu hak luar tu berhala betul-betul lah, berhala yang luar. Sekarang ni semua yang kita sembah selain daripada Allah memanglah dianggap sebagai berhala. Contoh berhala diri, kita kata sombong tadi. Antara perintah yang utama yang difardu dan diwajibkan Allah atas kita ialah semayang, solat. Tapi kita mengambil jalan, kita membelakangkan perintah ini. Sebagai contoh, bila Allah suruh semayang, kita tak mau semayang. Semayang ni aku malas, semayang ni aku tak mau buat. Maksudnya, apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Contoh, dia tak mau mengabdi diri pada Allah, tak mau semayang, tak mau menyembah Allah. Allah sebut ni sebagai apa? Apa yang mereka sembah selain Allah tu jadi apa? Tadi, berhala. Inilah berhala dalam diri. Bila dia menganggap dirinya berada pada satu kemuliaan dan keagungan yang tersendiri, sampaikan kemuliaan dan keagungan yang dia rasa atas pemberhalaan diri sendiri itu menyebabkan tak perlu untuk dia menyembah Allah, tak perlu dia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dengan kata lain, atas dasar tadi aku tak payah semayang pun tak apa. Apa saja pun bentuk yang melanggar arahan dan perintah Allah datangnya daripada berhala-berhala diri tadi. Satu, hawa nafsu kita, syaitan. Orang macam ni aku nak, lagu ni lah aku senang nak cucuk, lagu ni lah senang aku nak goda, lagu ni lah senang aku nak rayu. Tuan-tuan, bukankah dalam surah An-Nahl ayat 63 ada satu kalimah sumpah kan? Tallahi. Kita dah bincang kalimah sumpah. Fi'il qasam yang dimuta'addikan sama ada 3 huruf kan? Waw, bata, wallahi, wabillahi, watallahi. Kali ini digunakan huruf ta. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. An-Nahl ayat 63. Demi sesungguhnya, demi Allah lah ni, laqad arsalna, sesungguhnya kami telah mengutuskan nabi-nabi dan rasul kami ila umamin min qabl, kepada umat-umat sebelum kamu. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad dah banyak diutuskan nabi-nabi dan rasul, tapi antara taktik syaitan yang mengelabui mata dan hati mereka ialah fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Apa dia? Setan buat
nampak cantik, nampak indah, nampak komplit pada amalan-amalan mereka yang sebenarnya amalan-amalan ni menjadi kemurkaan dan kemarahan Allah. Faham tak? Amalan yang mereka buat ni sebenar Allah marah. Amalan yang mereka buat ni Allah murka. Tapi syaitan dia buat orang yang buat amalan ni nampak bagus, nampak cantik, nampak bernilai, nampak bermakna di sisi dia. Sedangkan hak dia rasa bagus, bernilai ni Allah tak suka. Jadi dia duk berasa, oh bagus aku buat benda ni, hebat aku buat benda ni, seronok aku buat benda ni. Syaitan menghiasi perasaan-perasaan demikian pada amal dan ibadat mereka. Sedangkan sebenarnya Allah tak suka pun benda tu. Yang ni banyak berlaku. Kita duk berasa sedap dengan apa yang kita buat, kita duk berasa sedap dengan apa yang kita pegang, sebenarnya kita dah tersesat atau tersalah jalan yang dimainkan oleh iblis dan syaitan. Fahuwa waliyuhumul yauma. Dan hari ini Allah berkata di mahsyar kelak, dialah jadi wali kamu, penolong kamu, penjamin kamu, yang menjaga keselamatan kamu. Walahum azabun alim. Tapi kamu semua apa dia? Akan ditimpakan azab yang pedih. Kerana apa? Kita tengok sikit. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ni poin penting. Sesungguhnya syaitan itu sifatnya melakukan kedurhakaan kepada Allah yang Maha Pemurah. Sifat utama syaitan yang Allah sebut, dia ni derhaka kepada Allah. Maksudnya dia membelakangkan ketaatan kepada Allah, membelakangkan perintah-perintah dan ketetapan yang ditentukan oleh Allah atas diri dia. Bila kita kembali kepada kisah syaitan, iblis dengan Adam dulu, dia membelakangkan perintah Allah untuk sujud pada Adam. Dia menerima kutukan, menerima laknat, bahkan dihalau daripada syurga. Dan dia meminta dua benda besar daripada Allah. Pertama yang dia minta ialah penangguhan umur atau ajal. Dia minta umur panjang. Satu. Yang kedua, dia minta apa? Dia minta nak menyesatkan anak-anak Adam. Tu janji dia. Cuba tuan-tuan bayangkan, dia minta nombor satu tu berbaloi, tapi nombor dua tu tak berbaloi. Kalau kita duduk tempat dia, aku ni langgar perintah Allah, lawan cakap Allah. Bila aku langgar dan lawan Allah, Allah marah dah kat aku, Allah murka dah kat aku, Allah benci dah kat aku. Lalu aku minta umur panjang. Kalau kita duduk kedudukan tu dengan umur panjang yang kita minta, marahnya Allah pada kita, kita nak buat apa dengan umur yang panjang? Kita nak beristighfar, kita nak bertaubat, kita nak mohon maaf pada Allah, nak tarik balik kata-kata kita, berjanji dah tak mau lawan cakap Allah dengan umur panjang ni. Tapi dia tak. Umur panjang tu dia bukan nak muhasabah balik kesalahan dan kesilapan dia. Tapi yang dia nak buat apa tuan-tuan? Dia nak sesatkan Adam. Hak dia tak mau sujud tadi, dia tak puas hati juga. Kerana bagi dia mendapat kutukan dan laknat Allah serta terhalau keluar daripada syurga kerana Adam ni lah penyebab. Aku duk relax je sebelum ni, aku seronok je sebelum ni dalam syurga, Allah buat dia buat macam-macam, tiba-tiba aku yang kena. Dia beranggapan bahawa kecelakaan yang menimpa dia disebabkan Adam, sampai hari ni dia pun berdendam. Dan itu janji dia pada Allah, dan Allah rakam perjanjian ini. Jadi jangan sekali-kali menganggap syaitan tu baik. Allah pun sebut ni Asiyah, dia yang melakukan pendurhakaan terhadap Allah yang Maha Pemurah. Kalau nak bahasa mudah, kalau Allah sedang berbicara, ni iblis, dia seorang yang durhaka terhadap aku. Kita duk baca Yasin ayat 60 kan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Sudahkah aku perintah kepada kamu wahai anak Adam, jangan sesekali kamu menyembah setan. Sekali lagi, kalau kita angkat skeptik sembah, sepanjang hidup aku, walaupun aku tak semayang, betul aku tak semayang, tapi aku tak sembah setan. Boleh tak kita guna tu kan? Kita jadi, sebab skeptik kita guna ta'budu tu sembah. Memang sampai bila-bila pun kita tak akan sembah dah setan. Aku memanglah hang kata teruk aku tak puasa.
Aku berzina, aku merogoh, tapi hang kata aku sembah setan, memang melampau hang. Bila masa aku sembah setan? Sebenarnya itulah kita kata yang paling halus kita boleh guna, menuruti jejak langkah setan, baru dia jadi masuk. Tapi kalau kata sembah, orang kan nafi lah. Tak ada pernah pun sekali pun hidup aku sembah setan ni, melutut sujud pada setan. Maksudnya bila kita ikut jejak langkah setan, sama seperti perumpamaan menyembah setan. Jadi kita melarikan diri daripada menyembah yang utama, iaitu Allah, dengan mengikuti jejak langkah orang yang dimurkai oleh Allah. Okey. Setan iblis ni, sebenarnya ayat tadi tuan-tuan perasan tak? Ayat tu ayat sindir. Ayat tu ayat Allah menyindir. Tengok Allah sebut, sesungguhnya aku mengutuskan nabi-nabi dan rasul kepada umat sebelum kamu, dan syaitan telah menjadikan pada pandangan kamu mulia, cantik, baik amalan-amalan dan ibadat kamu tu, tapi sebenarnya Allah memurkai hal tersebut. Fahuwa waliyuhumul yauma, dan hari ini dialah jadi penjamin kamu, kawan kamu, penolong kamu, pengawas kamu. Allah sebut tu, hari ini dah kamu nak ikut dia, dialah kawan kamu, dialah tolong kamu. Sebenarnya ayat tu ayat sindir. Bila berhadapan dengan Allah di akhirat, bukan kata iblis tu nak jadi penolong ke teman kamu, dia sendiri pun tak boleh tolong diri dia. Cuma ayat Allah tu kalau tak berasa lagi, tak tahulah. Contoh seolah-olah kita nak gambarkan, ni iblis. Bukan iblis ni, tapi iblis. Ni iblis. Dulu atas dunia aku suruh sembah aku, hang duk nak ikut dia, nak sembah dia. Sekarang dialah kawan kamu, dialah teman kamu, dialah apa. Sebenarnya bukan demikian macam tu. Maksudnya dia sendiri tu tak boleh nak tolong pun diri dia bila berhadapan dengan kekuasaan aku di akhirat kelak. Bagaimana dia nak jadi penjamin kamu? Bagaimana dia nak tolong kamu? Bagaimana dia nak jadi kawan kamu? Dia sendiri tak boleh tolong dia bila berhadapan dengan kekuasaan aku. Maksudnya faham-fahamlah, bila iblis pun sendiri tak mampu nak tolong diri dia, agak-agak dia nak tolong hang lah. Pernah baca tak khutbah terakhir iblis? Khutbah terakhir iblis di neraka kan? Maksudnya dia cerita macam-macam. Dia cerita macam-macam. Pasal apalah manusia ni begitu dungu, begitu tolol, begitu bodoh, ikut jejak langkah dia waktu hidup atas dunia, sedangkan sudah dibentangkan sendiri oleh Allah akan cerita dia. Macam-macam dah Allah cerita pasal iblis macam ni, setan macam ni, iblis macam ni, setan macam ni, handuk tetap ikut dia. Jadi inilah sebesar-besar bentuk penyesalan yang akan dilalui oleh sebahagian manusia, yang mana bila mereka baru tersedak, baru berasa yang mereka ni tersesat, tersalah jalan, terseleweng, apabila kehidupan di dunia mereka banyak mengikuti jejak-jejak langkah syaitan berbanding dengan mengikuti arahan-arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil masa yang ada sedikit. Ayat terakhir 45 malam ni, ayat tu panjang lagi sebenarnya bahasa ni. Ya abati, wahai bapakku, tak tinggal kan? Inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Sesungguhnya aku ni khawatir, aku bimbang. Akhaf juga boleh jadi jatuh. Aku takut kamu akan ditimpakan azab daripada Allah yang Maha Pemurah. Fatakuna lisyaitani waliya, kerana kamu telah menjadikan syaitan itu sebagai teman ataupun kawan bagi kamu. Kebanyakan inilah yang berlaku hari ini kepada orang-orang yang membelakangkan arahan dan perintah Allah. Bukan dia hak lawan Allah tu nak bimbang atas diri dia, tapi orang lain tolong bimbang atas dia. Betul tak? Yang Nabi berdakwah tak berhenti tu, orang hak lawan Nabi, hak lawan Allah tu, pernah tak dia rasa bimbang? Wih, aku lawan Allah, lawan Nabi ni teruk aku masuk. Dia sendiri tak bimbang pun pasal dia. Siapa hak bimbang? Nabi duk bimbang. Kan ayat jenis belakang, walahum azabun alim, walahum tu, walahum ni, dalam cerita-cerita Nabi, ingatlah kita ni semua hamba Allah, kena ikut perintah Allah. Aku bimbang kamu akan tertimpa oleh azab Allah yang pedih. Nabi tu tolong bimbang.
Dan hari ni pun sama. Bila kita menasihati anak-anak kita, anak tu dia buat tu rasa macam ikut kepala otak dia aja. Dia tak rasa apa pun, takut apa yang berlaku atas diri dia. Siapa yang tolong bimbang? Mak bapak dia. Mak bapak tak berhenti tu sebab tolong bimbang, takut jadi apa-apa dekat anak. Bukan kata hal keagamaan saja, hal-hal dunia ni pun. Hang keluar malam-malam tu, bimbang bapak, berhati-hatilah sikit, jangan duk berkawan dengan hak tak tu. Macam-macam nasihat sebelum anak ni keluar. Anak tu tak berasa apa pun. Dia berasa apa yang dia nak buat, dia buat. Orang lain tolong bimbang atas dia. Apatah lagi tolong bimbang ni berlaku dalam konteks keagamaan. Yang ni yang tolong bimbang siapa? Nabi Ibrahim tolong bimbang atas bapak dia. Bimbang kerana apa? Kerana perbuatan bapak dia ni menyalahi perintah daripada Allah. Anak tolong bimbang takut bapak ni tertimpa azab daripada Allah. Inilah kita selalu kait dengan sifat orang yang beriman tu kan. Banyak kali dah kita sebut sifat orang beriman ini adalah sifat para nabi, yang mana bila Allah menganugerahkan sesuatu pada dia, dia tak suka Allah bagi benda tu pada dia seorang kan. Maksudnya mudah kata macam ni lah, kalau Allah bagi kita ilmu, berilmu, kita pun minta supaya Allah bagi kat orang lain berilmu macam kita. Kalau Allah bagi kita kekayaan, minta Allah juga berikan kekayaan. Kalau Allah bagi kita bahagia, minta saudara kita pun bahagia. Kalau Allah bagi kita senang, minta saudara kita pun senang. Tu sifat orang beriman. Bukan kata, oh kalau kaya tu aku seorang, hak lain biar semua miskin. Tak. Kalau aku seorang sihat, biar orang lain semua sakit pun tak apa. Sebenarnya kita nampak demikian satu keseronokan, satu kelebihan. Kita seorang kaya, orang lain semua miskin. Kita seorang sihat, orang lain semua sakit. Kita semua tu, orang lain semua ni. Sebenarnya bila orang tu tak sihat, sakit, bila orang tu miskin, siapa hak nak jadi sakit kepala lepas pada ni? Semua orang miskin, kita seorang kaya. Agak-agak dia nak pergi cari siapa? Contoh orang ni miskin, dia nak cari siapa je? Kita berasa seronok dah kita seorang kaya. Last sekali kita hak sakit kepalanya. Hak ni miskin pun, oh ustaz, takkan tak ada 10-20. Lepas tu pergi hak ni, mari pula ni, anak 3 hari dah. Susu tak beli lagi ni. Lepas tu last sekali malas aku nak jadi kaya seorang tak? Kita beranggapan nak kaya seorang, macam juga sihat. Sakit. Orang lain semua sakit je. Kita berasa seronok tak dengan kaya, dengan sihat? Keluar pitih berbalam-balam ni. Tengok. Macam-macam aku boleh beli. Pi tengok kedai satu pun tak buka. Pasal apa je? Dah orang lain sakit je. Aku nak beli gula ni. Gula habis, nak kacau teh tak ada, nak kacau kopi tak ada. Allah, sakit pula pakcik mak. Tak apalah, pakcik mak sakit, aku pergi kedai sebelah. Pergi kedai sebelah orang lain sakit juga je. Last sekali tutup semua kedai makan, tutup semua apa, kita nak buat apa? Barulah berasa tak ada guna lah. Kaya aku, pitih aku pun orang lain semua sakit. Aku nak berurusan dengan siapa? Kita rasa seronok, tapi sebenarnya tak ada keseronokan pun. Tapi bila ada ramai kaya, ada ramai miskin, ada ramai sakit, maksudnya kita boleh lagi berurusan dengan hak-hak yang level sama dengan kita. Jangan sesekali mengharapkan demikian. Tapi hak paling top masa bujang-bujang dulu selalu beranggapan macam ni tak? Kalau boleh dalam dunia ni kita seorang je lelaki, hak lain semua perempuan, tu standard tak? Betul tak? Ada siapa pernah fikir macam ni? Jangan senyum saja, mengaku sekali. Kalau boleh kita seorang je lelaki, hak lain semua perempuan. Maksudnya confirm dah tak, muka huduh macam mana pun waktu tu bila kita seorang lelaki, dia nak cari siapa lagi? Cari kita lah tak? Perut buncit ke masa tu kita seorang je pun. Muka huduh pun kita seorang je pun. Tua kita masa kita seorang. Semua perempuan confirm cari kita. Kita berasa lagu tu. Yang lain tu tak ada. Okey. Fatakuna lisyaitani waliya, janganlah kamu menjadikan syaitan itu sebagai wali. Wali maksudnya penolong, pembantu, penjamin bagi kamu. Tak ada jaminan pun, tak ada bantuan pun yang akan diberikan oleh syaitan, kecuali jaminan dan bantuan menuju jalan kecelakaan, bukan jalan keselamatan. Bukan jalan keselamatan. Ini ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau apa dah je? Kau apa dah?
Okey, kita habis. Satu je pun jawapan bapak dia. Dalam banyak-banyak Nabi Ibrahim nak cakap ni, satu ni jawapan bapak dia. Okey, kita dengar sikit Qala, bapak dia jawab, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, adakah yang kamu duk cakap macam-macam dekat ayah ni, dekat bapak ni, kamu ni benci ke kepada Tuhan-Tuhan aku ni? Ibrahim, kamu duk cakap macam-macam tadi, ya abiti, ya abati, ya abati ni, kamu tak suka dan kamu benci kepada Tuhan-Tuhan yang bapak sembah ni. Mana tadi? Okey. La illam tantahi, sekiranya kamu tak berhenti, kamu duk cakap macam ni lagi, duk kata macam ni lagi, tengok, berupa ancaman, mungkin juga lebih pada ugutan, la arjumannak, kalau kamu tak berhenti buat lagi macam ni, aku akan merejam kamu. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku maliya. Ni banyak. Maliya ni kalau dalam tafsir ada yang sebut sebagai dahron. Kalau dahron ni 1 tahun penuh. Ada yang sebut maliya ni tempoh waktu yang lama. Ada yang sebut maliya ni buat selama-lamanya. Ada yang sebut maliya ni contoh tempoh tu lama, tapi kalau ada perubahan sikap, contoh dalam konteks ni ada perubahan sikap pada Ibrahim, dia akan berubah. Contoh, kita akan kena asing lama, jauh lama, berpisah lama. Kalau kamu duk buat lagi perangai macam kamu tanya aku ni, lagi lama. Tapi kalau kamu berubah, bapak saya tak mau dah buat hal-hal macam tu, saya tak mau tanya bapak macam tu, ada perubahan. Jadi malia ni 4 konteks. Maksudnya di sini ancaman daripada bapak dia, wahai Ibrahim, bapak dia tanya dulu mula, kamu duk cakap macam-macam ni, kamu tak suka dan kamu benci pada Tuhan-Tuhan yang bapak sembah ni. Tapi ingat, kalau kamu tak berhenti buat benda macam ni lagi, aku akan rejam kamu, aku akan hukum kamu, dan jauhkanlah daripada aku dalam tempoh yang cukup lama. Sebenarnya jawapan bapak dia ni, hak Nabi Ibrahim tuntut awal bapak pasal apa sembah ni, ada jawapan tak daripada tadi? Tak ada pun. Yang dia soal, kamu benci ke tak? Bukan jawapan tu. Memang tak ada jawapan konkret pun siapa yang sembah berhala ni. Untuk dia bagi kepada kita jawapan yang cukup meyakinkan why dia sembah patung-patung ni. Tak kira lah batu ke kayu ke apa pun. Dia balas balik. Balas balik hukuman la arjumannak ni kadang-kadang boleh jadi dalam 2 benda. Sama yang Nabi terima pun. Kadang-kadang bentuk emosi, kadang-kadang bentuk fizikal. Bentuk fizikal ni, contoh Nabi pernah dibaling dengan batu di Taif, tu bentuk fizikal, sampai luka, sampai berdarah. Bentuk fizikal Nabi di apa dia? Waktu Nabi solat, Nabi dibuang apa? Kotoran, perut unta, tai unta, fizikal. Bentuk emosi ni apa dia? Duk caci Nabi itulah. Duk fitnah Nabi, caci Nabi, tuduh Nabi macam-macam, itu mengundang pada emosi seorang manusia. Kalau kita hari ni hak tak Nabi dah, orang kata macam-macam, nak marah, geram, rasa nak tumbuk, jadi terganggu kita punya emosi. Apatah lagi orang melakukan penentangan tu guna bentuk fizikal, tampak kita, tendang kita, terajang kita. Jadi dia boleh jadi dalam bentuk 2 macam. Dan minta jauh ni, maksudnya bapak dia tak mau dah. Sebab memang bapak dia tak ada jawapan satu, dan bapak dia ni kira macam seolah-olah macam mana kalau kita nak cakap istilah yang paling mudah nak bagi masuk ni, macam selalu terjadi, hak betul pun jadi, dalam drama lagi banyak jadi. Bila seorang bapak ni nak marah dengan anak dia, berambuslah kau, contoh ni dia, berambuslah kau daripada rumah ni, sungguh perbuatan kamu telah mencemarkan nama baik bapak di kampung ni, perbuatan kamu telah memalukan nama keluarga, kalau kamu tak balik-balik pun tak apa. Lagu tu lah seolah nak bagi nampak boleh masuk. Pernah dengar kan kata-kata macam ni? Kerana apa? Kerana nak marah pada masa tu. Anak memanglah tetap anak, tetapi dia macam, dia bukan ugutan juga. Tapi, boleh faham tak maksud macam bapak tengah kita melakukan satu perbuatan yang mencemar nama baik bapak, mencemar nama baik keluarga yang sebelum ni, dari kalangan keluarga kita tak ada seorang pun pernah terbuat apa yang kita buat tu. Seolah-olah satu perkara yang amat besar bagi seorang bapa, tak boleh menerima anak dia buat macam ni. Keluar perkataan tadi, keluar kau daripada kampung ni, kalau tak balik terus pun tak apa.
Last kali anak balik juga kan. Last kali anak balik juga minta maaf, lepas tu balik pula bawa cucu 2-3 orang, tak boleh pergi bapak tak. Jam lah. Okey. Boleh faham tak tu Ji? Walaupun apa yang saya sebut, ni kadang-kadang kena beringat juga, bukan tafsiran bagi Quran, tapi apa yang sebut tu nak bagi nak bagi orang mudah faham. Mudah faham. Bila bapak menerima tekanan macam ni, begitulah yang sering terjadi dan keluar daripada mulut orang yang menerima tekanan tapi tak mampu untuk memberikan jawapan dan argumen pada pegangan dan akidah dia. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.